Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekalian. Pada kali ini saya akan membentangkan satu kertas kerja bertajuk Pandemik COVID-19, Cabaran dan Masa Depan Dakwah Orang Asli. Saya Dr. Abdul Hakim Mohan bersama Dr. Rusaiza Muhammad Mohtar telah menjalankan satu kajian tentang orang asli di sebuah perkampungan orang asli di Sungai Lui, Jempol, Negeri Sembilan. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya meneruskan membincangkan tentang isu dakwah dalam kalangan masyarakat orang asli di Sungai Lui, saya fikir elok kalau saya tinjau dahulu dan berikan sedikit gambaran tentang orang asli di Sungai Lui. Mereka adalah masyarakat suku kaum Semelai yang tinggal di Pahang Tengah, seperti di kawasan Tasik Bera, Sungai Teriang, Paya Besar, Paya Badak, dan juga masyarakat ini boleh kita dapati tinggal di sempadan Pahang menghala ke Negeri Sembilan, termasuklah kawasan Sungai Lui dan juga Ulu Muar. Kehidupan mereka sederhana dan bergantung kepada hasil pertanian seperti getah dan koko untuk menjara kehidupan. Kebanyakan mereka berpegang kepada kepercayaan animisme yang mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Hanya sebahagian kecil daripada mereka yang menganut agama Islam, iaitu sekitar 10 keluarga di kampung orang asli Sungai Lui. Dakwah bermaksud memanggil atau menyeru kepada nilai murni dan menolak elemen negatif dan kerosakan. Dalam konteks masyarakat Islam, sudah pasti dakwah itu mengandungi maksud mengajak umat Islam untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Lazimnya para guru dan pendakwah di perkampungan orang asli menggunakan cara face to face dalam kelas dakwah ataupun dalam kelas fardu ain dan juga aktiviti dakwah yang lain. Contohnya sembahyang 5 waktu, sembahyang tarawih, sembahyang hari raya Idul Fitri, hari raya haji, kelas fardu ain dan juga aktiviti agensi kerajaan dan NGO. Semua ini dilakukan secara face to face ataupun secara bersemuka, di mana para pendakwah berjumpa dan bersemuka dengan masyarakat orang asli di sana dalam menyampaikan dakwah mereka. Namun demikian, apabila datang cabaran COVID-19, keadaan sudah mula berubah, di mana kita diminta untuk membuat penjarakan fizikal, sentiasa untuk menggunakan pelitup muka, perlu mengurangkan kontak agar mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19. Di sini kita mungkin boleh bayangkan bagaimana sukarnya para pendakwah di perkampungan orang asli yang juga dikenali sebagai penggerak masyarakat orang asli. Mereka tidak lagi dapat berjumpa dengan kerap sebagaimana mereka lakukan sebelum ini. Program-program yang seperti ini dilakukan secara fizikal juga terpaksa dikurangkan. Begitu juga sokongan dan dukungan yang sebelum ini mereka terima daripada masyarakat luar, termasuklah agensi kerajaan yang lain, juga para NGO terpaksa dihadkan ataupun dikurangkan. Semuanya terpaksa dilalui secara sendirian dalam keadaan serba kekurangan, khususnya dari segi jaringan internet, pengetahuan dan juga gadget yang berkaitan dengan ICT. Suatu perkara yang sebenarnya penting ialah tentang
bagaimana agaknya masa depan dakwah orang asli selepas daripada pandemik COVID-19 yang kita hadapi pada hari ini. Saya fikir bahawa masa depan dakwah ini banyak bergantung kepada usaha dalam mencari alternatif terbaik bagi mengurangkan pertemuan bersemuka yang semakin berisiko dan pada masa yang sama dakwah dapat dijalankan. Kita perlu mencari satu kaedah baru dengan SOP yang baru dalam situasi wabak COVID-19 yang sehingga hari ini masih belum reda agar dakwah dapat kita teruskan. Pada kesempatan ini, kertas kerja ini mencadangkan supaya satu kajian tentang perubahan metodologi dakwah orang asli dapat dijalankan. Kajian ini sangat penting bagi mencari metodologi baru yang sesuai dengan keperluan pada masa sekarang. Mengambil kira kesediaan kedua belah pihak, iaitu para pendakwah dan masyarakat yang terlibat dari segi prasarana dan juga kepakaran. Hasil kajian itu nanti diharapkan dapat membantu pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri untuk membuat perancangan dan persediaan yang sesuai bagi memastikan aktiviti dakwah dapat dijalankan dengan berkesan. Perlu juga ditegaskan di sini bahawa aspek metodologi dakwah adalah sangat penting untuk kita memastikan kesinambungan kepada pelaksanaan aktiviti dakwah. Akhir sekali, sebagai penutup, saya ingin sekali lagi menjelaskan bahawa kita perlu berubah sesuai dengan keadaan semasa. Kegagalan untuk berubah akan menyebabkan kita tersekat dan terhenti daripada melaksanakan tanggungjawab dalam menyampaikan kebenaran. Dakwah mesti diteruskan walau apa juga cabarannya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi